Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairan man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, pertama kita syukur pada Allah dengan limpah kurnianya kita dapat bersama lagi dalam majlis ta'lim. Ini kuliah kita, kuliah yang akhir lah. Nanti lepas raya nanti kita fikir nak baca kitab apa. Kitab tu dah habis dah. Nanti kalau antum ada cadangan nak suruh saya baca kitab apa, boleh bagi cadangan insya-Allah. Hari ini kita akan baca satu bab tentang ada berapa amalan yang menyebabkan Allah Ta'ala menurunkan pengampunannya kepada kita. Sebagai hamba yang berdosa ni antum, kita memerlukan pengampunan daripada Tuhan. Jadi para ulama kita telah letak lebih kurang ada 12 perkara ataupun 13 perkara yang jika kita buat, insya-Allah kita akan mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi bab ni besar lah untuk sebab Nabi kata kullu bani Adam khata' wa khairu khata'at tawwabin. Setiap anak Adam ni dia berdosa. Tidak ada yang kata nama anak Adam ni tak ada dosa. Semua anak Adam ni dia berdosa, Nabi kata. Dan sebaik-baik pendosa dia bertaubatlah. Sebaik-baik pendosa bertaubatlah. Jadi hari ini kita nak tengok berapa hadis, berapa ayat Quran tentang bagaimana kita nak tarik sifat rahmat Tuhan, sifat pengampun Tuhan yang akhirnya kita mendapat ampunan daripada Tuhan. Sebelum tuan-tuan kita tengok satu hadis ni hadis yang sahih. Hadis ni riwayat Imam Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, banyak para ulama hadis yang meriwayatkan hadis ni. Daripada Abu Hurairah dan lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu hari Nabi SAW duduk dengan kami. Nabi tanya kat kami, "Alla adulukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya?" Nabi kata, "Apa nak tak? Maukah kalian untuk aku tunjukkan satu perkara yang dengannya Allah Ta'ala menghapuskan dosa?" Tengok. Ini amalan ni kalau ada, maka Nabi kata dia dapat menghapuskan dosa kita. Ada berapa amalan yang Nabi nak sebut dalam hadis ni, kita kena bagi ada lah. Pasal apa? Memang kita nak Allah ampun kita. Kita duk ibadat ni pun, kita nak Allah dapat pengampunan Tuhan lah, redha Tuhan lah. Nabi tanya, "Alla adulukum, nak tak aku tunjuk kamu?" Walaupun dia khitab dia kepada para sahabat. Nabi cakap ni dekat sahabat. Tapi dia punya ibrah dia semua umat dapat. Maka para sahabat kata, "Wa yarfa'u bihi darajat." Bukan setakat Allah Ta'ala ampun dosa, tapi dengan perkara-perkara ni Allah Ta'ala akan angkat darjat kita di sisi dia. Dia tak kata darajat, dia kata darajat. Jamak makna dia darjat. Tinggi darjat kita di sisi Tuhan. Oh, dahsyatnya. Maka para sahabat kata, "Qalu bala ya Rasulullah." Maka para sahabat kata, "Bahkan ya Rasulullah, apa dia perkara yang boleh menyebabkan dosa kami diampun dan juga diangkat darjat kami di akhirat?" Dahsyatnya. Besar benda ni. Benda ni bila kita tutup mata tu kita akan nampak. Pasti kita akan nampak. Baik antum, maka Nabi sebut, Nabi kata isba'ul wudu ala makarih. Apa dia? Mengambil wudu dalam keadaan makarih. Makruh ni tak disukai. Makruh. Ambil wudu dalam keadaan sejuk. Sejuk pagi. Tahu-tahu kita pergi mana-mana ayak pula sejuk. Nak kena ambil wudu. Nabi kata mengambil wudu, menyempurnakan wudu di waktu sulit. Seperti musim dingin, sejuk atau selainnya. Ambil wuduk dalam keadaan, ayak ni sejuk je ni. Dalam keadaan tak sihat, demam. Kadang-kadang yang sulit, Nabi kata, kita ambil wuduk juga. Maka ini salah satu sebab Allah ampun dosa kita dan diangkat darjat itu. Nabi kata apa? Isba'ul wuduk, memperelokkan wuduk. Kadang-kadang Nabi kata wa ahsanu wuduk. Kenapa perlu disebut tentang isba'ul wuduk, menyempurnakan wuduk? Bermakna wuduk kita tak akan sempurna kalau kita pergi ambil wuduk selain daripada cara Nabi. Itu maksud dia. Kenapa? Kalau Nabi kata
Mengambil wudu, al-wudu'u ala maqarih. Mengambil wudu ketika kita tak suka. Cukup dah. Kalau guna perkataan macam tu cukup dah. Mengambil wudu, tak guna perkataan isbaq. Tak payah. Tapi Nabi sebut. Kenapa? Wudu tak akan elok, tak akan sempurna kalau kita tak belajar macam mana Nabi ambil wudu. Dia tak akan jadi wudu yang sempurna. Sebab apa? Sebab ada berapa larangan dalam kita mengambil wudu. Ada berapa sunnah yang kita kena buat ketika mengambil wudu. Macam mana kita nak jadi sempurna wudu kita kalau tak ikut Nabi? Tak. Nabi kata pertama memperbaguskan wudu. Wa kasratul khutta il masajid. Yang kedua membanyakkan langkah ke masjid. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi ni dia pun tak suka pindah rumah dekat dengan masjid. Walaupun ada sahabat yang bagi cadangan supaya dia beli tunggangan. Belilah unta, aku tengok handuk jalan dengan panas. Panas bukan panas kita. Panas tanah Arab. Sahabat kata belilah unta. Ni lah kenderaan tu mai. Dia kata tak. Nanti terlepas ganjaran-ganjaran ni. Apa dah? Memperbanyakkan langkah ke masjid. Tiap langkah diangkat darjah, diampun dosa. Dia tulis satu kebaikan. Tengok. Dia beri pahala. Jadi Nabi kata di antara benda yang dapat mengampun dosa dan mengangkat darjat selain daripada mengambil wuduk ketika kita tak suka, ketika musim dingin, sakit, juga memperbanyakkan langkah ke masjid. Oh, dua dah tu. Ketiga, apa dah Nabi kata? Wan tanduru salat ba'da salat. Yang ketiga apa dia? Menunggu solat sesudah solat. Untung. Nabi tak sebut duduk majlis ilmu dah. Nabi tak sebut duduk majlis ilmu. Nabi kata menunggu solat sesudah solat. Kita dah solat maghrib, kita nak tunggu isyak. Kita tunggu isyak tu, itu menghapuskan dosa, mengangkat darjat di sisi Tuhan. Tu belum cerita tentang majlis ilmu, duduk majlis ilmu tu kan, majlis ta'lim macam ni tak. Yang ni Nabi tak sebut. Nabi kata wandur salat ba'da salat. Menunggu sembahyang selepas sembahyang. Kita duduk daripada maghrib, isyak, lepas tu qiyam Ramadan. Dia tu. Lepas tu ada tazkirah pula lagi. Kita tak tahu. Di sisi Tuhan darjat kita, ganjaran dia besar. Yang perlu ada apa? Keikhlasan dan juga ikut Nabi. Itu perlu ada. Walaupun ganjaran-ganjaran dia besar macam ni, perlu kena ada keikhlasan kerana lillah dan mesti mengikut Nabi. Mesti solat qiyam Ramadan macam mana Nabi solat. Jangan qiyam Ramadan macam mana orang ramai buat. Jangan. Itu takkan dipanggil qiyam Ramadan. Tak. Kena solat qiyam Ramadan macam mana Nabi ajak. Jadi Nabi kata selain daripada mengambil wuduk di waktu sulit, menghapuskan dosa, diangkat darjat, memperbanyakkan langkah ke masjid, menghapus dosa, mengangkat darjat. Dan yang ketiga apa Nabi kata? Menunggu solat setelah solat. Mengangkat darjat di sisi Tuhan. Bukan darjah satu darjat, darajat. Darjat di sisi Tuhan. Oh, tinggi. Dan Nabi kata fadzalikum ribat. Fadzalikum ribat. Fadzalikum ribat. Itulah yang dinamakan ar-ribat. Ar-ribat, apa makna dia ar-ribat? Nabi kata itulah yang dinamakan ketaatan. Itulah juga dipanggil kebaikan-kebaikan. Antum ambil wuduk dalam keadaan antum tak suka, sejuk, ayak, yang ni semua, Nabi kata apa? Itu dipanggil apa? Ketaatan kepada Tuhan. Sebagai ketaatan kepada Tuhan, maka Allah Ta'ala hapuskan dosa, Allah Ta'ala angkat darjat. Nabi kata berjalan ke masjid, datang kepada masjid, itu dipanggil ketaatan. Belum buat ibadat lagi, baru duduk jalan mai, itu dipanggil ketaatan. Sebab tu dihapus dosa, diangkat darjat, ditulis pahala. Baru jalan mai, baru nak main masjid, ditulis dah. Nabi dah kata kadzalikum ribat. Nabi kata fadzalikum ribat. Itulah ribat. Ribat 3 kali Nabi sebut. Itulah ketaatan. Kita sedang melakukan ketaatan kepada Tuhan. Duk jalan mai dah dikira taat. Belum buat apa lagi. Tengok. Dan Nabi kata yang ketiga menunggu solat selepas solat. Itulah ketaatan. Itulah kebaikan dan kebaikan yang bertambah. Anda tengok itu antara 3 perkara yang mana dia dapat menghapuskan dosa kita. Hari ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Malik, Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi dalam kehidupan kita kena ada benda ni. Tak boleh sehari dalam kehidupan kita
tak ada ambil wuduk, tak boleh. Tak boleh tu. Tak boleh ada keluarga kita yang tak ada benda ni. Apa dia? Mengambil wuduk. Mungkin kata waktu sulit, kalau kita tak ajak dia, waktu tak sakit, waktu senang pun tak ambil wuduk. Kalau sakit apa tak lagi tu. Waktu sejuk apa lagi, kita kena didik dia pun. Sebab dia mendapat ni ar-ribaut. Mendapat kebaikan demi kebaikan. Mendapat ketaatan demi ketaatan. Itu satu antum. Kemudian kita tengok hadis yang kedua daripada Abu Umamah. Hadis ini juga hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Tengok. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata salasatu kulluhum dhamin 'ala Allah. Nabi kata ada 3 perkara. 3 orang, salah satu kulluhum dhamin 'ala Allah in asha ruziqa wa kufiya. Tengok. Wa in mata adkhalallahu al-jannah. Nabi kata ada 3 golongan manusia yang Allah Ta'ala jamin. Jamin kalau dia ada perkara ni dalam hidup dia. Anda dhamin. Apa dia dhamin? Jaminan daripada Allah. Ni bukan menteri bagi jaminan, ini bukan wakil rakyat bagi jaminan, ini bukan kata cikgu bagi jaminan, bukan kata pensyarah bagi jaminan. Hadis ni, hadis yang sahih Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban ni, Allah bagi jaminan. Allah Ta'ala kata apa? In asa rizqa wa kufiya. Kalau dia hidup, dia tak mati lagi, aku akan bagi dia rezeki, aku bagi cukup kehidupan dia. Aku sebagai Tuhan Ar-Razak yang memberi rezeki, aku akan cukupkan rezeki dia. Aku bagi jaminan. Ya, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak pernah mungkin janji dia. Dahsyatlah. Allah Ta'ala kata aku janji. Kalau hang nak cukup rezeki hang, cukup kehidupan hang pastikan hidup hang ada benda ni. Nabi kata wa in mata adkhalallahu al-jannah. Aku jamin, bukan takat hang hidup aku beri rezeki kehidupan hang takkan susah. Hang mati aku masukkan hang dalam syurga. Ini siapa jamin? Allah Ta'ala yang jamin. Rabbul Jalil. Syurga milik Allah. Allah jamin mati aku boleh masuk syurga. Yang pertama Nabi kata siapa? Man dakhala al-baita fa sallam. Satu orang yang dia masuk rumah dia bagi salam pada keluarga dia. Ni pun susah nak buat, bukan senang. Bukan senang apa sih? Kita masuk rumah bagi salam kat keluarga kita. Siapa orang tua hang siapa pula pun tabiat kot. Tak pernah pergi jalan dalam rumah, tiba-tiba balik pergi jalan. Assalamualaikum. Rumah ni nak awak orang tua ni apa kenal kat dia. Masuk rumah bagi salam. Allah Ta'ala jamin rezeki dia cukup, Allah jamin mati dia dapat masuk surga. Kita kena ajak tu. Anak kita masuk rumah tak bagi salam, kita kata keluar balik. Nabi kata masuk rumah bagi salam. Kalau kita nak cantik lagi yang tu, kita baca hadis Imam Tirmizi. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Summa yusallimu ahlihi. Nabi kata baca doa tu. Dengan nama Allah aku masuk, dengan nama Allah aku keluar. Kepada Allah aku tawakal. Summa yusallimu ahlihi. Kemudian bagilah salam kepada keluarga. Ini cantik kalau kita baca doa tu sekali pun bagi salam. Tapi kalau kita masuk, kita bagi salam pun dia dah masuk dalam bab ni. Dah dijamin dia oleh Allah Ta'ala. Cuma tinggal apa? Tinggal keyakinan kita ialah tentang apa Nabi sebut ni. Yang kedua, wa man kharaja ila al-masjid fa huwa dhamin Allah. Siapa yang keluar pergi masjid, dia dijamin oleh Allah. Dia dijamin oleh Allah. Keluar pergi masjid anda. Tengok. Mesti ada dalam hidup kita ni, kalau kita tak ada main subuh, kita main zuhur. Kalau kita tak main zuhur, kita kena main asar. Kalau kita tak main asar, kita main maghrib. Kalau kita tak main maghrib, kita kena main isyak. Kalau kita tak main isyak, tunggu nanti orang berkeluar buat main kita untuk semayang kita di masjid. Nanti lah. Kita buat apa? Subuh tak boleh main, zuhur tak boleh main, asar tak boleh main, maghrib tak boleh main, isyak tak boleh main, semua waktu tak boleh main. Tunggu nanti esok kita mati, orang yang bermain. Jangan takut. Sampai ada pepatah kata apa? Semayang kamu di belakang imam, sebelum imam semayang belakang. Allah Ta'ala bagi 5 waktu, takkanlah satu waktu pun tak boleh main. Antum, kalau ada Imam Muhammad, Allah Ta'ala tanya, apa yang aku buat kat hang sampai rumah pun tak boleh main? Rumah kawan hang di Johor, di mana Singapura, London, New York, semua hampir. Rumah pun tak boleh main. Apa yang aku buat kat hang? Apa yang hang tak puas hati kat aku? Hang nak jawab apa?
Rumah kawan hang Melipi sampai Negeri Sembilan, Melipi Singapura, Melipi semua tempat kawan ada mana Jepun dan Melipi. Rumah aku di kampung hang tak boleh mai. Sebab apa? Tak mana yang aku buat tak kena. Tak mana yang tak puas hati kat aku. Selalunya kalau kita tak pergi rumah kawan kita sebab apa? Sebab gaduh lah. Sebab tak puas hati lah. Sekarang Tuhan tanya lah. Tuhan tanya lah. Tak mana yang aku buat tak kena kat hang sampai rumah aku satu hari orang tak boleh pijak. Satu waktu pun tak boleh mai. Sedangkan hang boleh sampai semua tempat. Antum, jangan sampai lagu tu. Jangan. Kita kena ada waktu. Tak boleh main subuh, zuhur kita main. Tak kena 5 waktu kita 24 jam Allah bagi kita tak boleh main pijak rumah dia. Kita siapa antum? Allah Ta'ala perlulah kita untuk mengimarahkan rumah dia. Antum. Allah Ta'ala tak perlu kita lah antum. Kita memerlukan hadis-hadis macam ni. Supaya Allah Ta'ala senangkan, mudahkan kehidupan kita, sebab Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surga dengan benda yang kita buat yang tu. Ya? Orang yang main muzik, dia keluar daripada rumah, dia main muzik, dia dijamin oleh Allah Ta'ala rezeki dan juga apa, kehidupan yang bahagia di akhirat. Yang ketiga siapa? Nabi kata waman kharaja fi sabilillah wa huwa dhamin 'ala Allah. Orang yang berangkat di jalan Allah fi sabilillah. Tengok. Fisabilillah antum. Ni pun dipanggil fisabilillah. Datang menuntut ilmu antum. 3 benda ada antum. Masuk Umar bagi salam, mai masjid, duduk majlis ilmu juga dipanggil fisabilillah. Dipanggil fisabilillah. Tengok antum, 3 benda ni antum, kita kena pastikan kalau kita kena ada lah antum. Tak boleh lah dalam kehidupan kita ni sampai tak ada apa pun. Sampai jaminan Tuhan macam ni pun kita masih tak berminat nak ambil. Tak boleh ya. Sampai Allah jamin lagu ni. Kita tak berminat lagi nak ambil. Nak gerak. Janganlah antum. Baik antum, kemudian kita tengok antum antara benda yang dapat menghapuskan dosa kita, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Oh ni. Ni. Apa dia? Bertakwa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal 29. Apa dia? Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala panggil orang yang beriman. Orang yang ada iman, Allah Ta'ala sedang panggil, sedang seru kita. Ya ayyuhallazina amanu, ya di sini dipanggil al-qulida lil ta'zim. Dalam bahasa Arab kalau kita baca Quran ya, dia ada 2. Satu arfun nida li ta'zim, satu arfun nida li uziba aw lu'ina. Dia ada 2. Bila Allah Ta'ala panggil orang beriman, Allah Ta'ala nak muliakan orang beriman. Seruan untuk memuliakan. Apabila satu orang beriman, dia terima apa yang Allah seru ni, dia mulia. Tapi untuk orang kafir, ya ayyuhallazina kafaru, dia ada untuk orang kafir. Dia ada ya juga. Ya ayyuhallazina kafaru. Dia bukan suruhan untuk ta'zim, dia suruhan untuk apa? Uziba au lu'ina, untuk dilaknat atau untuk diazab. Antum kena tahu beza. Antum orang beriman, jangan ya di situ, ya pergi tempat lain. Allah Ta'ala panggil orang kafir untuk hina mereka, untuk laknat mereka. Kita orang beriman, bila Allah panggil ya ayyuhallazina amanu, Allah Ta'ala nak angkat darjat kita. Allah Ta'ala nak muliakan kita. Kita dengar apa Allah Ta'ala kata, cuba usaha untuk buat kita mulia di sisi Tuhan. Kita akan diangkat darjat di sisi Tuhan. Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, jika kamu bertakwa. Kalau hampa betul-betul bertakwa. Dalam arti kata mudah, buat semua perintah Tuhan, tinggal larangan Tuhan. Buat perintah Tuhan dalam keadaan mana? Dalam keadaan ikut kemampuan. Ittaqullah, taatlah kepada Allah dengan kemampuan. Kena ada kudrah. Ma'a kudrah. Kita nak taat ni antum, dalam bab apa pun, dia kena ada satu perkataan di ujung. Ittaqullah ma'a kudrah. Taat kepada Allah. Taat Allah ma'a kudrah. Dengan kudrah kita, kemampuan kita. Larangan kena tinggal terus. Larangan tak ada ma'a kudrah. Allah Ta'ala kata, kalau hampa boleh bertakwa, apa aku akan bagi ke hampa? Pertama, Allah Ta'ala kata, yaj'al lakum furqanan. Aku akan beri kepada kamu petunjuk. Petunjuk. Furqan. Furqan ni apa? Petunjuk. Petunjuk apa? Untuk membezakan antara hak dengan batil. Kita boleh kenal yang mana syirik, yang mana tauhid, yang mana sunnah, yang mana bid'ah. Kalau ada sifat takwa, aku tunjuk kan.
Allah Ta'ala kata apa? Aku sendiri. Yaj'al lakum furqanan. Aku yang akan bagi tahu, bagi hang nampak yang mana syirik, yang mana tauhid, yang mana sunnah, yang mana bid'ah. Hang boleh nampak, aku yang akan bagi hang nampak benda tu. Syarat hang kena bertakwa. Hang kena bertakwa. Syarat orang bertakwa dia kena terima apa Nabi kata. Mana boleh dia satu orang yang dipanggil orang bertakwa, dia khilaf dengan Nabi. Mana ada orang khilaf tak ikut Nabi tu orang yang bertakwa? Tak ada. Syarat dia, jadi takwa, aku pertama, aku janji, aku bagi hang nampak. Oh, yang ni syirik ni. Orang ni nak nampak, orang ni mungkin kata tak, ini usaha. Dah, hang nampak tu syirik, tak boleh. Satu, dua. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Apa aku akan buat? Aku akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahan. Tengok. Aku akan elak diri yang daripada buat kesalahan demi kesalahan dalam kehidupan. Tengok. Dua Allah janji. Yang ketiga apa dia? Wa yaghfir lakum. Aku akan ampun semua dosa-dosa. Tengok. Syarat dia apa dia antum? Untuk mendapat pengampunan Tuhan, jadilah orang yang bertakwa. Bukan sekadar dapat pengampunan, Allah Ta'ala akan bagi kita nampak beza antara hak dan batil, dan Allah Ta'ala akan jaga kita daripada melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Allah Ta'ala akan elak. Tiga benda Allah bagi jika kita bertakwa. Dan Allah ni kata Allah, wallahu dzul fadlil azim. Sesungguhnya Allah mempunyai kurnia yang sangat agung, besar. Kalau Allah nak bagi yang tu, siapa pun tak boleh halang. Kurnia Tuhan ni Allah bagi kepada orang yang bertakwa. Pasti dapat tu. Baik antum. Kemudian kita tengok yang kedua, perkara yang dapat menghapuskan dosa, mendapat pengampunan Tuhan, apa dia? Tidak menikahi orang musyrik, baik laki-laki atau perempuan. Tak boleh kahwin dengan wanita musyrik. Wanita musyrik. Berdasarkan surah Baqarah 221. Tengok. Allah Ta'ala kata, dan janganlah wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu mengawini wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Jangan. Kahwin penyembah-penyembah berhala, wanita-wanita jangan. Selagi dia tak beriman, jangan. Kalau kata, tengok. Wala ammatan mu'mina khairan min musyrika wala a'jabalkum. Dan sesungguhnya wanita yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Walaupun kadang-kadang orang-orang musyrik ni, penyembah berhala ni, kadang-kadang di zaman Nabi SAW, mereka ni cantik-cantik. Kadang-kadang para sahabat tertarik tengok kecantikan mereka. Jadi Allah Ta'ala kata, walaupun dia ajabakum, walaupun mereka membuat engkau rasa takjub, merasa takjub, merasa lawa, merasa takjub. Kalau tak cantik kan tu, macam mana nak main takjub? Tiap abang boleh tengok dulu jadi takjub. Seperti Quran kata dalam surah Baqarah, tasirun nadirin, lembu yang dia nak sembelih tu, macam mana dia kan Baqarah Allah Ta'ala suruh sembelih. Nabi Musa suruh sembelih sapi kan, ada kes kan. Quran guna kata tasirun nadirin. Tengok lembu tu jadi, ni lembu apa? Lembu je. Mana orang tengok lembu macam tu punya? Warna dia nak main kuning-kuning mai kat hati kita. Wih, macam tu lah. Walaupun wanita musyrik ni menarik hati kamu. Tak. Wanita beriman lebih baik daripada wanita musyrik. Tengok. Jangan menikah kalau kata. Tengok. Wala abdun mu'min khairan musyrik. Tengok. Allah Ta'ala kata. Wala tankihu musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairan min musyrik. Wala a'jabakum. Jangan orang laki-laki, jangan laki-laki, jangan wanita, mula jangan kahwin wanita musyrik. Begitu juga jangan wanita Islam menikahi laki-laki musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan hamba, orang kata hamba orang yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik. Hamba, walaupun orang kaya tu, orang tu dia kaya tapi dia musyrik, walaupun hamba zaman Nabi banyak, Bilal bin Rabah, banyak hamba. Orang kata mereka ni lagi baik daripada tu. Orang kaya, bangsawan tapi musyrik. Hamba lebih baik daripada lelaki musyrik. Tuhan kata jangan kahwin dia. Tengok. Wallahu yad'u ilal jannah wa maghfirah biiznih. Allah Ta'ala menyeru kamu kepada syurga, tetapi mereka ini menyeru kepada neraka. Tengok. Ulaika yad'una ilan nar.
lelaki musyrik, wanita musyrik akan membawa kamu kepada neraka. Sebab tu jangan kahwin dengan mereka. Selagi mereka tak masuk Islam, tak beriman, tapi Allah menyeru kamu kepada syurga dan pengampunannya dengan izinnya. Tengok, ini yang kedua sebab mendapat ampunan Tuhan. Mungkin zaman kita ni tak ada lah kot, tapi tak tahu nak kata lah. Tak, benda tak ada, takkan Quran nak cerita. Berapa banyak orang Islam, wanita Islam yang dia murtad. Sebab apa? Sebab dia tengok wanita lelaki-lelaki musyrik ni mungkin kaya, mungkin cantik, menarik hati dia, maka dia tinggal Islam. Dia tinggal Islam banyak. Indonesia banyak ada. Indonesia banyak. Indonesia. Orang minta maaf lah kepada orang-orang Indonesia. Mereka ada mungkin satu pahaman yang salah. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan dengan Tuhan ni lain, hubungan dengan manusia ni lain. Dia ada macam satu pandangan yang salah tentang ayat tu. Hubungan dengan Tuhan dia pun jaga. Sebab tu untuk di kita baca tengok daripada terbung, ada wanita-wanita Indonesia yang mereka ni pakai t-shirt, seluar pendek kan. Dan bila waktu semayang dia pakai mic. Dia main, dia tanya tak mana tempat wudu perempuan, tak mana. Lepas tu dia okey baca hablum minallah, dia jaga. Dia jaga ibadat Quran semua, dia jaga. Hubungan dengan manusia ni dia nak campur dengan siapa pun tak apa, nak nikah dengan siapa pun tak apa. Tapi janji dia tu baik, dia tak buat naya orang. Dia ada sikit kesalahpahaman dalam situ. Dia ada sikit salah. Ada jadi bermakna ayat ni kata walaupun orang musyrik tu depa ni menarik hati, jangan kahwin dengan mereka sampai mereka masuk Islam. Dan Allah Ta'ala kata kalau kita boleh buat benda tu, itu salah satu cara kita boleh dapat pengampunan Allah Ta'ala. Yang ketiga, antum untuk kita menarik ampunan daripada Tuhan, apa dia antum? Mesti meladani Nabi. Kita nak minta Allah ampun kita, tapi kita tak ikut Nabi. Yang ketiga yang boleh dapat menarik pengampunan Tuhan, ampunan Tuhan, apa antum? Mengikut Nabi. Berdasarkan surah Ali Imran yang kita selalu baca 31. In kuntum tuhibbunallah, jika benar kamu cinta Allah. Kalau benar cinta Allah, fattabi'uni. Fattabi'u. Cukup dah tu. Fattabi'u, waw di situ waw jamak. Quran kalau kata in kuntum tuhibbunallah fattabi'u, semua kena ikut ni. Ya di situ dipanggil yang nisbi. Semua orang kena ikut aku. Termasuk kazi, termasuk mufti, termasuk ustaz, termasuk abaib. Hang belajar tinggi mana pun, hang punya sampai tak ada lah pelajaran dia punya tinggi, semua dia ambil. Profesor Madya, semua dia ambil. Semua ada kat dia. Tak ada dah paling level tinggi orang mengaji agama, tak ada, semua ada kat dia. Ayat ni kata fattabi'uni, hang kena ikut aku. Bukan agama ikut hang, bukan aku kena ikut hang, hang kena ikut aku. Hang macam mana pelajaran tinggi pun, hang kena tengok aku sembahyang qiyam Ramadan, ada dah selawat-selawat. Ada. Kalau ada buat, kalau tak ada, hang tinggi PhD macam mana pun, hang tinggi macam mana PhD pun, hang jangan duk main mereka agama ni. Kalau hang mengaji tinggi, baik kita kata dalam Fatihah kita duk baca apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkan kami. Ihdina, tunjukkan kami. Na di situ nun ada alif, kami. Sebab tu antum kita tengok ada beberapa imam yang kadang-kadang dia baca doa, dia tak tahu pun antum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mana boleh? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mana boleh? Dia kena ada alif. Rabbana atina, ya Tuhan kami, berilah kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang tu boleh jadi wanita minta. Allahumma adina fi man hadi wa afina fi man afi wa tawallana fi man tawallai. Apa tu? Antum sekurang-kurangnya sebagai imam belajar sikit. Tak banyak pun, bukan suruh jadi alim, belajar sikit nahwu syarah. Sebab tu kita kata kita baca dalam semayang ihdina siratal mustaqim, nun di situ kami. Bila kita semayang seorang, pasal apa nak baca ihdina? Bacalah ihdini siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus, aku semayang seorang. Itu menunjukkan hang pandai bahasa Arab macam mana pun, hang tak boleh tinggal sunnah. Hang tak boleh tinggal sunnah. Bahasa Arab tak ada ubah sunnah.
Sebab tu Albani kata berapa banyak orang yang pandai Arab tapi sesat. Albani bagi contoh. Depa kata, depa baca hadis. Depa baca hadis, Nabi kata, "Kullu bani Adam khata'." Tadi kita baca hadis yang pertama kan, hadis yang sahih tu, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak Adam berdosa, setiap. Kullu bermakna setiap. Kullu bermakna setiap. Itu jaga-jaga. Dan ni dia sedang gunakan bahasa Arab untuk bagi kita keliru untuk ikut dia. Kullu, semua. Sekarang saya nak tanya, bagaimana dengan para anbiya, Nabi, Nabi Musa, Nabi Muhammad, semua Nabi, mereka berdosa ke? Mereka berdosa ke? Dia pun tak berdosa, dia pun maksum. Jadi perkataan kulu tu, apa maksud dia? Bermaksud bukan semua berdosa. Sebahagian berdosa, sebahagian tak berdosa. Sekarang saya nak beritahu, kullu bid'ah dhalalah. Kullu. Semua bid'ah ke? Semua bid'ah sesat ke? Perkataan kulu juga Nabi sebut. Benda yang sama, kullu bid'ah dhalalah. Bukan semua. Ada bid'ah yang tak sesat. Tengok. Nampak tu? Menggunakan bahasa Arab Albani kata untuk menyesatkan manusia. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran. Kita pergi dekat van di luar jenazah tu, dia ada tulis kullu nafsun dha'iqatul maut. Dia ada tulis. Abang Anas tulis. Saya tengok tulisan, saya tahu mesti Abang Anas punya tulisan. Pasal saya musafir banyak dengan dia. Orang lain nak tulis macam tu, memang Abang Anas punya tulisan tu. Kaf, lam, macam saya ingat tu Abang Anas. Kullu nafsun dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasa. Ada orang hidup ke? Tak, sebahagian yang mati. Bukan semua orang mati. Boleh faham lagu tu ke? Tengok anda, hati-hati. Walaupun dia pandai bahasa Arab, kata Albani, bahasa Arab tu menyesatkan dia. Kenapa? Kerana dia tak ikut Nabi. Itu punca. Walaupun dia pandai bahasa Arab, dia boleh sesat. Kenapa? Kerana dia tak mau tengok Nabi. Sedangkan ayat ni kata, fattabi'uni, apa semua kena ikut aku. Ya, di situ hanya Nabi yang kita kena ikut, bukan orang lain. Tak ada perintah dalam Quran yang suruh ikut mana-mana manusia pun. Sampai Allah Ta'ala sebut dalam surah kan, Allah Ta'ala kata wa in tuti' aktsaran nas fil ard la zallatu. Kalau kamu ikut banyak manusia yang ke bumi ni, mereka akan menyesatkan kamu. Jangan ikut orang. Yang orang yang perlu kita ikut siapa? Rasulullah. Ikut Nabi. Dia kata, siapa yang ikut aku, Nabi kata, siapa ikut aku, Allah Ta'ala kata, kalau ikut Nabi, yuhibbukumullah, aku pasti cinta. Antum, di belakang tu ada beberapa perkataan. Pertama, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kamu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampun zunub, bukan zambun. Zambun satu dosa, zunub semua dosa. Dzunubakum. Tengok, wallahu ghafurur rahim. Antum tengok Pertama, Allah Ta'ala letak syarat. Untuk dapat apa? Untuk dapat Allah cinta kita. Kita nak cari cinta Allah. Siang, malam, pagi, petang, kita nak cari cinta Allah. Kita cari redha Tuhan. Okey? Allah Ta'ala letak syarat. Untuk dapat cinta aku, untuk diampunkan dosa hamba, dosa-dosa hamba, ada syarat dia. Apa dia? Fattabi'uni. Ikut Nabi. Takkan ada mengaji bahasa Arab tak boleh faham benda ni. Maka fa di situ fa perintah. Fa fattabi'uni, maka ikutlah aku. Quran kata apa nak aku, cinta hamba, apa nak aku ampun dosa hamba, ikut Muhammad. Jangan dah ikut siapa dah. Muhammad cukup dah. Cukup dah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, Al-Ahzab 21. Laqad taukid, sungguh. Karena adalah bagi kamu, lakum, apa dia? Rasulullah. Fi Rasulillah, pada diri Nabi itu uswatun hasanah. Uswatun hasanah, satu huswah. Uswatun satu petunjuk, satu kehidupan yang hasanah. Kata Imam Ibn Katsir, la syarra fiha, tak ada buruk tak mana apa. Nabi bergurau menjadi agama. Mana ada orang gurau jadi agama? Ustaz gurau jadi agama? Nabi bergurau jadi agama. Nabi kata orang tua tak ada dalam surga. Nangis orang tua tu. Dia dua. Nabi melawak dia. Nabi kata orang tua tak ada dalam surga. Ya? Kita tak. Lepas tu Nabi bagi tak. Sebab apa tak ada? Sebab orang penghuni surga ni semua umur dalam 33 tahun. Dalam bergurau Nabi menjadi agama. Mana ada orang bergurau jadi agama?
Kita punya bergurau pula masjid. Bukan jadi agama. Takut lingkup tu. Tengok. Yang ketiga, mesti ikut Nabi. Ya, tengok. Dan surah Al-Aqaf ayat sebut Allah 31, Allah Ta'ala sebut benda yang sama. Tadi Ali Imran 31. Sekarang Al-Ahqaf. Al-Ahqaf 31. Saya lupa nak beritahu kat isteri saya. Kita baca kitab muka surat 34. Alamak, dia dah bagi kitab tapi saya tak beritahu muka surat. Sila abang tengok muka surat 34. Dan ni baca 35. Allah Ta'ala kata, ya qaum mana ajibu da'i Allah wa aminu bih wa yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Tengok ayat ni lagi clear. Allah Ta'ala kata, hai kaumku. Tengok. Wahai kaumku. Tengok. Penuhilah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Tengok. Nabi menyeru kepada Allah. Semua para anbiya menyeru kepada Allah. Maka terimalah. Ajib bermakna terimalah seruan itu. Jangan menolak seruan para rasul. Terima, kena terima dengan hati yang lapang. Rasul sedang menyeru kepada apa? Aminu bi, dan berimanlah kepadanya. Berimanlah kepada Rasul. Macam mana nak beriman dengan Rasul? Menerima dakwah Rasul, menerima seruan Rasul. Macam mana nak jadi orang beriman? Rasul kata lain, kita buat lain. Macam mana nak kata kita beriman? Allah Ta'ala kata terimalah seruan daripada Rasul. Tengok. Yaghfir lakum min dhunubikum. Allah Ta'ala ampun semua dosa kamu. Nabi SAW tak akan membawa umat dia kepada kebinasaan. Tak ada. Setiap Rasul datang membawa umat kepada kejayaan. Tidak ada Rasul atau Nabi yang nak bawa umat kepada kebinasaan. Tak ada. Tak ada. Tapi terimalah. Allah Ta'ala kata ujibu. Terimalah dakwah mereka. Kenapa tak mau terima dakwah Rasul yang kami hantar? Terimalah. Kami ampun dosa kamu. Bukan sahaja itu, wa yujirkum min azabin alim. Kami akan lepaskan kamu daripada azab yang alim, yang pedih, yang besar, yang sangat pedih. Dengan menerima seruan Rasul, kami janji, kami ampun dosa kamu. Dan kami janji yang kedua apa? Kami akan lepaskan daripada azab yang pedih. Maka penulis kitab kita kata, wahai umat Islam, wahai umat Muhammad, penuhilah seruan Nabi SAW dan janganlah mendustai beliau. Tengok. Dan kerjakanlah apa yang beliau bawa. Niscaya Allah akan mengampuni dosa kalian dan akan menyelamatkan kalian daripada siksaan yang pedih dan menyakitkan. Dia bawa surah Al-Ahqaf 31, terus dia seru kepada semua umat Muhammad. Terimalah dakwah Muhammad. Sebab Allah janji di situ akan diampun dosa. Allah akan lepaskan kita daripada azab yang pedih. Takkan benda ni kecil kan? Takkan ikut Nabi ni kecil. Sebab tu kita sentiasa dalam kuliah kita, bila pun kita akan seru kepada ikutlah Nabi. Ikutlah sunnah, tinggalkan bid'ah. Ikutlah sunnah, tinggalkan bid'ah. Jangan buat benda yang Nabi tak buat. Jangan cakap benda yang Nabi tak cakap. Berhenti cakap tu dah boleh selamat dah antum. Susah sangat kan nak ikut Nabi ni? Kenapa susah sangat? Bukan tak ada pelajaran daripada umat-umat terdahulu yang mana yang menentang para rasul. Umat-umat yang mana yang lagi dahsyat antum, gergaji para anbiya, potong para anbiya, bunuh para anbiya. Adakah para anbiya yang digergaji kepala, yang mati, yang tidak ada pengikut, mereka gagal di sisi Tuhan? Tidak. Salih dulu kata nahi, kabi-kabi nahi. Adakah Nabi yang umat tak ikut dia gagal? Nabi itu telah gagal dalam dakwah? Tidak. Adakah Nabi yang dibunuh, digergaji kepala, gagal di sisi Tuhan? Tidak. Siapa yang gagal? Umat yang gagal sedang merasa apa yang Nabi itu janji kat mereka. Kalau mereka ingkar Tuhan, apa akan berlaku? Sekarang mereka dapat rasa lah. Nabi tetap berjaya, tetap mulia antum. Maka ayat ni kata, ajibu da'i Allah. Terimalah dakwah Rasul. Jangan tolak Rasul. Tidak ada ujah, alasan yang kita nak bagi kat Tuhan kalau kita tak ikut Rasul. Kita nak bagi alasan apa? Bapak kita suruh kita buat kerja. Bapak kita suruh kita pergi sekolah. Kita tak pergi sekolah. Lepas tu kita nak bagi alasan kat bapak kita.
Tak, pasal sekolah tu jauh. Pasal duit sekolah tak cukup. Alasan apa kita nak bagi? Itu baru bapa, itu baru mak. Yang ni rasul. Sebab tu bila Allah Ta'ala, bila Nabi suruh Abdullah bin Mas'ud baca Quran, Nabi baca surah An-Nisa. Surah An-Nisa Abdullah bin Mas'ud baca. Nabi suruh dia baca. Dia kata takkanlah aku nak baca Quran sedangkan Quran turun ke hang. Nabi kata dah aku nak dengar. Antum tengok bila Allah Ta'ala kata kami akan mendatangkan rasul-rasul sebagai saksi. Kami akan mendatangkan rasul-rasul sebagai saksi kepada umat. Yang mana ingkar ni rasul akan jadi saksi. Dan kami akan mendatangkan kau untuk umat kau. Bila mai ayat tu antum, terus Nabi kata sudah. Tak mendengar menangis terus. Kenapa? Kerana rasul, Nabi akan menjadi saksi ke atas umat yang ingkar yang tak mau ikut dia. Nabi menangis tu. Nabi tak boleh tahan. Ibu, kenapalah ada manusia-manusia umat aku ni yang bila dibaca Quran dan hadis yang sahih, mereka nak buat juga tipu hela, tak mau ikut. Kenapa? Nabi menangis tu. Kenapa? Allah Ta'ala kata kami akan datangkan kamu sebagai saksi bagi umat. Allah tu. Hilang tu cakap pandai ni semua hilang. Helah-helah ni semua hilang tu. Nak kena berdepan dengan Nabi SAW. Bila yang Nabi ajak sembahyang tarawih macam ni? Bila Nabi ajak sembahyang tarawih, ada selawat, ada ni. Mana ada? Bila? Nabi jadi saksi. Aku tak pernah ajak. Pasal tu dalam hadis banyak Nabi sebut kata apa? Laisa minna, laisa minal Islam. Bukan daripada aku, bukan daripada Islam. Alhamdulillah tu kita tengok perkara yang keempat tu Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71. Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Ta'ala kata wahai orang beriman,
Ya allazina amanu taqullaha, orang beriman bertakwalah kepada Allah. Orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, bagaimana ciri-ciri mereka? Wa qulu qawlan syadida. Hendaklah kamu cakap perkara yang benar. Cakaplah perkataan yang benar. Cakaplah perkataan apa yang Rasul cakap, itu perkataan yang benar, itu wahyu. Jangan cakap benda yang Rasul tak ajar. Itu bukan wahyu, itu perkataan yang tidak benar. Jangan menyesatkan umat dengan perkataan-perkataan yang bukan datang daripada Nabi. Perkataan daripada Nabi ni perkataan yang datang daripada Allah, dia wahyu. Jadi korang kata wa qulu qawlan syadida. Cakap benar. Jangan bohong. Kalau tak ada, kata tak ada. Jangan ajak umat pada benda yang tak ada. Dan Quran kata apa? Yuslih lakum a'malakum. Kalau ada sikap macam ni, sikap apa, cakap apa Nabi cakap, buat apa Nabi buat, apalah janji, yuslih lakum a'malakum. Pasti kami akan memperbaiki amalan kamu. Ya antum, amalan kita masa kita baru main semayang, baru ibadat, amalan kita ada banyak tak ikut Nabi. Tapi Allah Ta'ala kata kalau hang cakap benar, kami akan perbaiki amalan hang. Amalan hang akan jadi elok. Amalan akan ikut Nabi. Tengok, cakap benar. Jangan cakap dusta antum. Jangan. Apa lagi? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kami akan ampun dosa. Bukan cakap amalan hang kami akan baiki, kami juga akan ampun dosa-dosa hangpa. Wa man yutallahu wa rasulahu. Siapa yang taat Allah dan Rasulnya, ketaatan kepada Allah. Wa man yuta'allah, ketaatan kepada Allah digandingkan wa rasul dan Rasulnya. Taat kepada Allah, tidak dikatakan taat kepada Tuhan kalau bukan melalui Muhammad. Sebab waw di situ sambung pada Muhammad. Wa man yutallahu wa rasulah. Wa rasulah, waw tu sambung. Siapa yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Rasulnya ada ha. Rasul. Ha tu nya. Rasulnya. Nya tu kembali kepada Allah. Allah yang menghantar Muhammad. Allah yang perintah apa suruh ikut Muhammad. Allah suruh ikut Muhammad dalam ibadah. Bukan aku hantar Rasul ni untuk apa selisih dia. Tidak ada dalam riwayat mana pun Allah hantar Rasul untuk diselisihkan. Tak ada. Untuk ditaati. Dan Allah Ta'ala kata faqad faza fawzan azima. Itulah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar apabila dapat taat Allah mengikut Rasulnya. Oh, asyik. Maka kata penulis kitab kita, orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, mengamalkan syariat Allah dan mentaatinya, tidak bermaksiat kepadanya, dan berkata-perkataan yang harus sesuai dengan kebenaran dalam setiap keadaan, perkataan yang jauh daripada kedustaan dan kebatilan. Bertakwalah kepada Allah dan berkata benarlah. Nescaya Allah akan mengampuni dosa kamu. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kamu. Dan kamu akan mendapat kejayaan yang betul-betul benar. Kejayaan apa? Dapat masuk surga Allah Ta'ala. Dia tu. Punya surah Al-Azab 70-71. Sampai takat tu ayat Quran Luqman. Lagi nak ibadat tak mau ikut Nabi. Lagi nak semayang tarawih sekian Ramadan tak mau tengok Nabi semayang macam mana. Ayat apa nak baca lagi? Hadis apa nak baca lagi? Supaya umat ni ikut Nabi. Berapa banyak ayat dah kita dah baca tu. Berapa banyak dah penjelasan oleh para asatizah salaf dah bagi tahu dah. Ikut Nabi. Kenapa tak mau ikut Nabi? Kita pun heran tu. Tak mana silapnya ikut Nabi. Baik antum, sebelum saya tutup antum kita punya kuliah ni, saya nak jawab satu soalan. Ada orang tanya saya. Soalan dia, ada ustaz kata apabila kita sentuh wanita kanak-anak, dia boleh batal wuduk. Wanita juga boleh membatalkan wuduk. Baik. Adakah sentuh wanita ni membatalkan wuduk? Wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Pertama kita kena tahu ada khilaf ulama dalam bab ni. Pertama saya ambil dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i berdasarkan surah Al-Maidah ayat 6 dan surah An-Nisa 43. Dia ada dua ayat. Bila cakap tentang batal wuduk tak batal wuduk bila sentuh wanita, pertama kita kena merujuk kepada surah An-Nisa 43 dan juga Al-Maidah ayat 6. Dia ada dua ayat. Ayat dia berbunyi macam mana antum? Ayat dia Allah Ta'ala sebut. Tengok apa Allah Ta'ala kata. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Allah Ta'ala kata kat para sahabat Nabi, jangan sembahyang bila mabuk. Dulu perintah Arab tak turun lagi.
Depa minum arak, depa main haram ni tak turun lagi. Dia main semayang kalau mabuk. Kata jangan main semayang bila mabuk. Hatta sampailah kita tahu. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai tahu lah apa yang hangpa baca. Mabuk orang mabuk semayang mamu nak tahu nak baca apa. Mabuk. Kata jangan. Jadi orang kata wala junuban ila abiris sabil hatta tasilu. Jangan menghampiri masjid jika kamu junub. Ini pun ada satu perbahasan dia. Bolehkah orang haid, wanita haid datang masjid? Ini ayat ni dalam mazhab Syafi'i guna ayat ni lah. Jangan main masjid, jangan hampiri masjid sehingga kamu mandi. Itu ada perbahasan yang luas, nanti ada masa senang kita baca bab tu. Okey. Kita nak dengarkan sini. Wa in kuntum mardaa ala safarin aw jaa ahadukum minal ghaid. Kalau kamu sakit atau kamu musafir atau kamu datang daripada membuang air besar, aula mastumun nisa. Okey. Di sini dia punya ayat. Perkataan aula mastumun nisa. La masa. Jika kamu sentuh wanita. Itu dia punya ayat. Perkataan dia la masa. La masa sentuh. Tapi dalam kitab kita punya kitab ni Resam Osmani lah, kita punya Resam Osmani, kita kena baca dua harakat. Kita tak boleh baca la masa. Dia tak baca la masa, kita baca la mastumun nisa, dia kena panjang. Dia ada mak asli. Dalam kitab Osmani ni dia ada, bila kita baca Quran sampai ayat Maidah tu, kita kena baca la mastumun nisa. La mastumun nisa beza dengan la masa. Beza. La mastumun nisa beza dengan la masa. Saya ulang ingat elok-elok. Mazhab Syafi'i dia tak guna qiraat ni. Dia pun guna qiraat Ibn Mas'ud. Okey? Dia macam ni. Kalau kita kata khatala bunuh. Khatalam bunuh. Dia tak ada alif. Tapi kalau kita kata ada alif, tala, dia beza. Kalau la masalah mim sin, la masa sentuh. Kalau kita baca dengan alif, la baca dua, la masa, dia jadi sentuh menyentuh. Kena tahu beza. Antara sebab kenapa para ulama khilaf, bila berkata la masa dalam surah An-Nisa ayat 6 pun ada, dalam Al-Maidah ayat 6, An-Nisa 43. Kalau kita baca la masa, memang sentuh. Kalau baca la masa, panjang lam tu, dia jadi dua orang, sentuh menyentuh. Kalau kita kata khatala bunuh. Kalau kita kata khatala, ada dua orang, aku bunuh hang, hang bunuh aku. Sebab tu antum, Ibn Abbas, kita kata orang sahabat Nabi yang didoa tentang fakih dia. Allah Nabi sebut, Nabi doa kepada dia, Allah mafaqihu fid din wa alimhu takwil. Ya Allah bagi dia faham agama, bagi dia pandai tafsir. Ibn Abbas ketika menafsirkan surah perkataan la masa, minta maaf, dia kata setubuh. Saya ulang. Ibn Abbas ketika menafsirkan surah Al-Ma'idah ataupun surah An-Nisa, perkataan la mastumun nisa, jika kamu sentuh perempuan, bukan sentuh ni. Makna dia sentuh di situ adalah jima', bersetubuh dengan isteri baru batal. Bukan sentuh macam ni. Itu satu pandangan yang ada dalam mazhab mana? Mazhab Hanafi. Dia kata la mastumun nisa. La mastumun nisa tu jima', bukan sentuh. Bukan sentuh. Sebab apa? Sebab ini pandangan yang dipegang oleh sahabat Ibn Abbas. Siapa pegang lagi? Hasan al-Basri. Siapa dia Hasan al-Basri? Hasan al-Basri ni mengaji dengan 70 orang sahabat. Dia kata maksud sentuh wanita tu bersetubuh, bukan sentuh macam ni. Dia mengaji dengan 70 orang sahabat. Dia tabi'in besar, tabi'in kubra. Siapa lagi kata? Tadi Ibn Abbas. Lepas tu Hasan al-Basri. Satu lagi Imam Mujahid. Imam Mujahid ulama besar dalam bab tafsir Quran. Okey, siapa lagi kata? Syekh Saleh Utsaimin. Siapa lagi kata? Bin Baz. Siapa lagi kata? Albani. Antum, daripada sahabat sampai tabi'in sampai zaman kita, para ulama kita kata apa? Maksud sentuh di situ tak membatalkan wuduk. Sentuh wanita tidak membatalkan wuduk. Sebab apa? Sebab Aisyah sebut dalam hadis Muslim, satu hari aku kehilangan Nabi SAW. Aku cari Nabi, tiba-tiba aku tersentuh kaki Nabi. Sentuh kaki Nabi dan Nabi teruskan solat. Nabi tak berhenti, tak ambil wuduk. Tengok, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Albani kata sahih.
kata Aisyah, Nabi mencium salah seorang isterinya kemudian dia pergi solat. Al-Albani kata hadis itu hadis sahih. Anda tengok berdasarkan tafsiran ayat Quran, surah Al-Maidah, surah An-Nisa, Ibnu Abbas kata masuk di situ bukan sentuh. Lepas tu kata Aisyah, Nabi, aku sentuh Nabi di kaki. Nabi teruskan solat, aku pegang kaki dia. Lagi Aisyah kata Nabi mencium salah seorang isteri dia. Maksud dia tu dia sendiri Nabi cium. Daripada Nabi pergi solat sampai ambil wudu. Itu pandangan siapa? Mazhab Abu Hanifah. Itu pandangan siapa? Hasanul Basri. Itu pandangan siapa? Imam Mujahid. Banyak ulama pandangan lagu tu. Kalau saya nak pegang pandangan tu, dah saya memang pegang pandangan tu. Antum boleh buatlah pilihan. Jadi saya baca yang kata tak batal dulu. Kalau siapa-siapa dia pegang bini dia, dia kata saya nak pegang pandangan tafsiran Ibnu Abbas, saya nak pegang Hasanul Basri, tabi'in besar, silakan. Kalau saya nak pegang mazhab Syafi'i, dia kata batal. Dia sebab Imam Syafi'i bila dia syarah, dia faham ayat tu, dia faham dengan la masa. La masa memang macam tu lah. Dan berdasarkan hadis daripada siapa? Imam Ahmad. Daripada Maiz kan, ada Maiz yang mana dia datang jumpa Nabi, dia kata dia buat zina satu wanita. Nabi kata la'allaka qabbilta aw lamastu. Tengok, Nabi kata dah. Hang mungkin peluk dia, hang mungkin cium dia, dia mungkin sentuh. Nampak? Hadis tu kata lamasta. Lamasa dia tak ada alif. Dia tak ada alif. Hadis tu kata lamasa, mana dia? Maiz yang sentuh kulit dia kot. Tengok. Hadis ni Imam Ahmad. Jadi ini hadis-hadis yang kata apa? Yang kata perkataan labasa tu sentuh kulit batal. Itu yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Yang kedua dia bawa hadis apa? Walladz zina ala masu. Nabi kata lamsu, zina tangan adalah menyentuh. Ini juga hadis yang sahih dari Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani. Nampak tu? Ulama khilaf pada perkataan la masa. Perkataan la masa. Antum berhak untuk buat ijtihad, berhak untuk pilih pandangan yang mana, sebab saya dah bagi hujah kat antum. Ibnu Abbas punya hujah saya dah bagi dah. Siapa yang pandangan kata tak batal pun saya dah bagi tahu dah. Dan antum kata saya nak kekal dengan pandangan mazhab Syafi'i, kekalkan. Sebab hadis-hadis yang dibawa oleh mazhab Syafi'i dan cara faham ayat Quran tu yang ditafsir oleh Ibnu Mas'ud. Lagi siapa? Imam Atta. Ni semua ni yang kata batal. Antum tak? Ibnu Mas'ud ni juga orang yang faqih alim dalam bab tafsir Quran. Imam Atta mengaji dengan Aisyah. Tengok. Tapi dia ada pandangan asing. Jadi antum berhaklah sekarang antum nak pilih yang mana. Siapa dah nak kata batal? Pilih itu mazhab Syafi'i. Saya nak pilih tak batal. Saya sentuh isteri saya, bukan kata isteri saya wanita mana pun tak batal. Ya, silakan. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik berbeza pandangan. Mereka punya pandangan kalau ada syahwat baru batal. Kalau tak ada syahwat, tak batal. Di sana apabila mereka, orang yang bermazhab Syafi'i, bila mereka pergi Mekah, mereka pergi haji, maka mereka memindah kepada mazhab lain. Sebab dia ada satu bab dalam agama dia panggil umul balwah. Apa dia umul balwah? Umul balwah ni adalah satu perkara yang kita tak dapat elak. Pasti berlaku. Mana boleh kita tawar tanpa sentuh wanita? Dia ada satu bab, dia panggil umul balwah. Sesuatu perkara yang tak dapat dielakkan. Apabila perkara itu tak dapat dielakkan, maka kita dibenarkan berpindah kepada mazhab lain. Dia pindah mazhab. Tapi kalau dia pilih pandangan yang Ibn Abbas, yang kata tak batal, tak payah dia pindah mazhab. Kentul-kentul dia, bukan batal pun tawar lah. Tak ada masalah. Jadi kerana mereka memilih pandangan mazhab Syafi'i, maka mereka terpaksa menggunakan kaedah yang kedua, apa dia dipanggil umum balwah. Sesuatu yang tak dapat dielakkan, maka dia punya hukum tu maka dia dibenarkan berpindah kepada mazhab. InsyaAllah tu, wallahu a'lam bishawab, Allah mengetahui. Semoga apa yang saya sampai ni jelas, antum dapat ambil pelajaran, dapat beranikan diri untuk ijtihad, memilih pandangan yang mana antum rasa lebih kuat, silakan, tidak ada masalah. Dia masih lagi di bawah bumbung ahli sunnah wal jemaah. InsyaAllah antum mau panjang sihat badan, kita akan jumpa lagi antum insyaAllah. Kita raya dulu bagi puan-puan tu, kita nak pergi jalan mana, kita pergi jalan dulu. Nanti kita sambung pengajian kita insyaAllah. Hari Rabu ni kita akan bersama dengan Al-Fadhil Tuan Guru kita Ustaz Ali bin Hasan.
Yang kalau tak pergi kenduri merebuk lah. Dia pun ni kelak pergi kenduri merebuk pula. Dia tak tahu macam apa. Jadi hari Rabu ni kita akan bersama Ustaz Alim Hassan. Kuliah Maghrib. Ustaz Alim akan cakap buat puasa lagi insyaAllah tu. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan selawat pada Nabi.